Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Diharap semua dalam keadaan baik dan sihat sejahtera. Jadi patuhilah peraturan PKP kerana ia adalah satu arahan kerajaan. Jadi pada hari ini cikgu akan mengajar sains bab 2 tingkatan 5 iaitu nutrisi dan pengeluaran makanan. Bagi bab 2, nutrisi dan pengeluaran makanan, di bawah dia ialah 2.1 kepentingan mengambil makanan bernutrisi dan mengamalkan tabiat pemakanan yang sihat. Jadi kita lihat dulu apakah unit-unit yang digunakan dalam bab ini dan apakah kepentingan mengambil makanan bernutrisi dan mengamalkan tabiat makanan yang sihat. Setiap makanan yang kita ambil mempunyai nilai kalori yang berbeza, iaitu setiap kelas makanan yang kita ambil mempunyai nilai kalori yang berbeza. Kita ada bermacam-macam kelas, iaitu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada mineral dan sebagainya. Dan setiap kelas makanan itu mempunyai nilai kelas makanan yang berbeza. Nilai kalori ini ialah tarifan bagi nilai kalori. Apakah kelas setiap makanan itu ada nilai kalori? Ini adalah tarifan bagi nilai kalori. Nilai kalori ialah kandungan tenaga dalam satu sampel makanan apabila 1 gram makanan dioksidakan dengan lengkap. Jadi kita ada alat dia, nama dia calorimeter bomb. Apabila kita ambil 1 gram makanan, kita masukkan dalam calorimeter bomb. Apabila dia telah dioksidakan dengan lengkap, maka tenaga yang terhasil itu ialah nilai kalori yang terhasil itu ialah nilai kalori bagi makanan tersebut. Nilai kalori diukur dalam 2 unit, iaitu unit kalori ataupun kilokalori. Jadi kita tengok dari segi bacaan dia. 1 kalori bersamaan dengan 4.2 Joule. Ataupun 1 kilokalori sama dengan 4.2 kilojoule. Ini ialah, yang ini perlu hafal lah. 1 kalori sama dengan 4.2 Joule. 1 kilokalori sama dengan 4.2 kilojoule. Itu ialah unit dia. Jadi 1 kalori makanan sama dengan 4.2 Joule. Jadi kita lihat bagi 1 gram makanan, kelas makanan, berapakah kilojoule yang dihasilkan bagi tenaga. Iaitu bagi karbohidrat, 1 gram, ini ialah 1 gram, bagi karbohidrat, dia menghasilkan 16.7 kilojoule. 1 gram karbohidrat akan menghasilkan 16.7 kilojoule. Bagi lemak, 1 gram lemak akan menghasilkan 37.6 kilojoule. Bagi protein, 1 gram protein akan menghasilkan 16.7 kilojoule. Jadi daripada 3 bacaan ini, kita dapati lemak mempunyai nilai kalori yang paling tinggi. Di sini ialah satu contoh pengiraan macam mana kita nak kira nilai kalori bagi satu makanan. Roti ialah menghasilkan tenaga, iaitu nilai kalori per 100 gram. Dalam 100 gram roti, jumlah tenaga yang dihasilkan ialah 1050 kilojoule. Jadi jika seorang itu makan 50 gram roti, apakah jumlah kalorinya? Jadi 50 bahagi dengan 100 darab dengan nilai kalori bagi 100 gram, iaitu 50 bahagi dengan 100 darab dengan 1050 sama dengan 500
kJ. Jadi kalau seorang itu makan 100 gram roti, tenaga yang diperolehi adalah 1050. Jika seorang itu makan 50 gram roti, maka tenaga yang dihasilkan adalah 525 kJ. Iaitu 50 bahagi dengan 100 darab dengan nilai kalori bagi 100 gram. Nasi. 100 gram nasi akan menghasilkan 1500 kJ. Jadi, jika seorang itu mengambil 200 gram nasi, 200 bahagi dengan 100 darab dengan 1500, iaitu 3000 kJ. Jadi jika seorang tu makan 100 gram nasi, badan dia akan mengambil 1500 kalori. Jika dia mengambil 200, maka kalori yang dihasilkan oleh makanan ialah sebanyak 3000. Ayam. Dalam 100 gram ayam ada 800 kJ. Jika anda mengambil 50 gram ayam, berapakah jumlah tenaga ataupun jumlah kalori yang diperolehi? Iaitu 50 bahagi 100 darab dengan 800. Jadi 400 kJ. Susu. Dalam 100 gram susu ada 1400 kJ. Jadi jika kita mengambil 500 gram susu pada setiap hari, iaitu pada sarapan pagi, berapakah jumlah kalori? 500 bahagi 100 gram darab dengan 1400, maka 7000 kJ. Sebab itu susu sesuai digunakan untuk sarapan pagi. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan kalori? Kalori yang kita kira tadi bergantung kepada beberapa faktor pengambilan ini. Jadi, kita tengok apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan kalori ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan kalori adalah: pertama, dari segi jantina. Lelaki dan perempuan adalah berbeza dari segi pengambilan kalori. Lelaki memerlukan lebih tenaga, jadi dia memerlukan lebih banyak kalori berbanding dengan perempuan. Jadi pelajar lelaki juga memerlukan lebih banyak tenaga berbanding dengan pelajar perempuan. Ini kerana lelaki saiz badannya lebih besar dan dia lebih aktif berbanding dengan perempuan. Jadi orang lelaki ini mempunyai saiz badan yang lebih besar dan keaktifannya lebih aktif berbanding dengan perempuan. Yang kedua, umur. Kanak-kanak dan remaja memerlukan lebih tenaga. Ini kerana kanak-kanak dan remaja memerlukan lebih tenaga disebabkan dia sedang membesar ataupun giat bertumbuh. Yang kedua, kadar metabolisme yang lebih tinggi. Disebabkan dia aktif, maka kadar metabolismenya adalah lebih tinggi. Yang ketiga ialah dari segi saiz badan. Orang yang bersaiz besar memerlukan lebih tenaga kerana kadar metabolismenya adalah lebih tinggi. Jadi, jika kita ukur dari segi saiz badan, seorang yang berbadan kecil dan seorang yang berbadan besar, orang yang bersaiz besar memerlukan tenaga ataupun kalori yang lebih tinggi berbanding dengan orang yang bersaiz kecil. Yang keempat ialah aktiviti fizikal. Pekerja yang lebih aktif memerlukan lebih tenaga. Contohnya buruh kasar di tapak binaan memerlukan tenaga yang lebih
berbanding dengan seorang kerani yang bekerja di pejabat. Jadi kalau kita kira dari segi aktiviti fizikal, pekerja buruh yang bekerja, ataupun pekerja bangunan yang bekerja di tapak binaan memerlukan kalori yang tinggi berbanding dengan seorang yang bekerja di pejabat. Jadi kalau kita tengok, orang yang berjoging memerlukan tenaga yang lebih berbanding orang yang tidur saja. Jadi sebab itu semasa waktu malam kita tidak digalakkan memakan makanan kerana pada waktu tidur kita memerlukan tenaga yang sedikit berbanding kita yang melakukan aktiviti. Yang kelima ialah keadaan kesihatan. Pesakit memerlukan lebih tenaga untuk melawan penyakit. Jadi kita tahu seorang yang sakit memerlukan lebih tenaga berbanding orang yang sihat, kerana pesakit memerlukan tenaga untuk menghasilkan sel-sel baru bagi badan dia. Di samping itu dia memerlukan tenaga untuk melawan penyakit. Jadi orang yang sihat dengan orang yang sakit, orang yang sakit memerlukan lebih tenaga berbanding orang yang sihat. Ini contoh dia. Suhu persekitaran. Orang yang berada di persekitaran sejuk memerlukan lebih tenaga untuk mengekalkan suhu badan. Jadi orang yang berada di Eskimo ataupun di Kutub Utara memerlukan tenaga yang lebih berbanding orang yang berada di Malaysia. Contohnya di kawasan khatulistiwa yang memiliki suhu yang panas. Ataupun orang yang berada di padang pasir memerlukan tenaga yang kurang berbanding dengan orang yang berada di Kutub Utara. Jadi di Kutub Utara suhu yang sejuk, dia memerlukan tenaga yang banyak untuk mengekalkan suhu badannya. Sebab itu kalau kita tengok dalam dokumentasi ataupun dokumentari, kita tengok negara-negara orang yang berada di Eskimo kadang-kadang dia makan makanan yang mentah, kerana makanan yang mentah itu mempunyai tenaga yang lebih tinggi daripada makanan yang telah dimasak. Ini secara keseluruhan. Jadi kita tengok faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan kalori adalah jantina, umur, aktiviti fizikal, keadaan kesihatan, suhu persekitaran dan juga saiz badan. Masalah kesihatan berkaitan dengan nutrisi. Apakah masalah-masalah kesihatan yang berkaitan dengan nutrisi? Malnutrisi berlaku kerana kekurangan gizi ataupun terlebih nutrien. Malnutrisi iaitu berlaku kerana kekurangan nutrien ataupun terlebih nutrien. Di sini kita akan tengok dari segi penyakit, apakah gejala-gejala apabila seorang itu terkena penyakit tersebut, kekurangan nutrien apa dan cara mengatasinya. Okey, pertama ialah marasmus. Penyakit marasmus. Gejala dia kurang berat badan, tangan dan kaki yang kurus. Jadi ini ialah contoh dia. Ini ialah seorang yang terkena penyakit marasmus. Dia disebabkan kekurangan karbohidrat. Cara mengatasinya, dia hendaklah mengambil lebih banyak nasi, gandum dan makanan yang mempunyai macam beras. Cara mengatasinya, dia mesti nasi, gandum dan lain-lain yang berasaskan bijirin.
Ini ialah penyakit marasmus. Yang kedua, iaitu penyakit Kwashiorkor. Ini ialah satu contoh penyakit Kwashiorkor. Penggubalan cecair dalam badan. Gejala dia penggubalan cecair dalam badan disebabkan oleh kekurangan protein. Cara mengatasinya, orang ini perlu mengambil lebih susu, ikan, daging dan sebagainya yang berasaskan protein. Jadi, jika untuk mengelakkan daripada penyakit Kwashiorkor, seorang itu perlu mengambil lebih banyak protein. Dia disebabkan oleh penggumpalan cecair di dalam badan. Yang ketiga ialah rabum malam. Gejala dia rabum pada waktu malam. Jadi pada waktu malam seorang itu tak boleh melihat. Ia disebabkan oleh kekurangan nutrien vitamin A. Cara mengatasinya, mengambil telur kuning, keju dan sebagainya. Jadi dengan mengambil telur kuning, keju, seorang itu dapat menghalang daripada penyakit rabum malam ataupun rabum pada waktu malam. Penyakit yang keempat iaitu penyakit beri-beri. Gejalanya tiada selera makan, lembah anggota badan. Dia tidak ada selera makan dan badannya merasa lemah. Ini disebabkan kekurangan vitamin B1. Jadi cara mengatasinya, ambillah lebih telur, kacang, hati dan makanan-makanan yang mengandungi vitamin B1. Yang seterusnya ialah pellagra. Dia akan menyebabkan cerit-berit, hilang ingatan dan berat badan. Gejala bagi pellagra ni ialah cerit-berit, hilang ingatan dan berat badan. Kekurangan nutrien ialah vitamin B3. Jadi cara mengatasinya, telur kuning, sayuran, hati dan lain-lain. Jadi kalau murid-murid lihat ada penyakit yang saya bagi ini tidak ada dalam buku teks, kerana ini adalah tambahan sebagai panduan. Penyakit seterusnya ialah scurvy. Ini adalah contoh penyakit scurvy, gusi bengkak dan berdarah. Dia disebabkan oleh kurang vitamin C. Jadi cara mengatasinya, makanlah lebih buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Penyakit seterusnya ialah penyakit rickets. Gejala dia tulang lembut dan berkaki pengkar ataupun bengkan. Tulang lembut dan berkaki pengkar. Dia disebabkan kekurangan nutrien vitamin D, kalsium dan fosforus. Cara untuk mengatasi penyakit riket ni, pendedahan kepada cahaya matahari. Jadi pada waktu pagi, kita akan dedahkan tubuh kita kepada cahaya matahari, maka tubuh kita akan menghasilkan vitamin D. Jadi dengan itu, dia akan menghalang daripada penyakit riket. Itu ialah secara semula jadi. Kalau tak boleh secara semula jadi, maka kita kena mengambil makanan-makanan yang mengandungi vitamin D, kalsium dan fosforus. Penyakit yang disebabkan oleh tabiat makanan yang tidak sihat. Ini ialah kita akan lihat penyakit-penyakit di mana seorang itu makan yang tidak sihat ataupun tidak mengikut gizi makanan yang seimbang ataupun tidak mengambil diet yang seimbang pada setiap hari. Tabiat makanan yang tidak sihat, pertama, terlebih makan akan menyebabkan, jika seorang itu terlebih makan, dia akan menyebabkan penyakit. Pertama ialah obesiti. Obesiti iaitu terlebih berat badan.
seseorang yang mempunyai 20% lebih berat berbanding berat badan normal. Jadi kita ada BMI, iaitu berat badan ideal, iaitu berat bagi tinggi darat tinggi. Jadi dari situ kalau ada 20% lebih berat badan daripada berat normal, maka seorang itu dikelaskan sebagai obesiti. Sebenarnya ada jadual bagi berat badan ideal dan juga berat normal serta obesiti ini. Jadi jika contohnya pada tingkat 5, sepatutnya berat badan ialah 50%. Jika 20% lebih berat daripada jika berat sepatutnya 50 kilo, kalau lebih 20% daripada 50 kilo, maka dia dikelaskan sebagai obesiti ataupun terlebih makan akan menyebabkan berat badan bertambah. Ini adalah contoh obesiti. Kesan kepada obesiti adalah risikonya adalah tinggi untuk mendapatkan penyakit diabetes ataupun penyakit kencing manis. Yang kedua, darah tinggi dan sakit jantung. Jadi penyakit diabetes, darah tinggi atau hipertensi dan sakit jantung. Cara mengatasi ataupun cara untuk mengelakkan daripada obesiti adalah: pertama, kurangkan pengambilan lemak dan karbohidrat dalam makanan. Jadi kita akan kurangkan pengambilan lemak dan karbohidrat. Mengikut macam hospital, jika kita makan nasi, satu cawan kecil untuk ukuran dia. Lemak contohnya kalau kita beli ayam, kita buangkan kulit ayam. Sebab kulit ayam itu mengandungi lebih lemak. Yang kedua, tambahkan pengambilan buah dan sayur-sayuran. Jadi banyak pelajar-pelajar yang tidak suka kepada sayur-sayuran. Sepatutnya sayur-sayuran tu kita nak tambah dalam pengambilan diet kita seharian. Tambahkan pengambilan buah dan sayur-sayuran. Setiap kali makan ataupun setiap kali kita makan pagi, makan tengah hari dan makan malam, mesti ada buah dan sayur-sayuran. Dan lakulah senaman, iaitu setiap kali paling kurang 20 minit. Jadi buatlah 3 kali seminggu, lebih lagi baik. Paling kurangnya berjoging dan sebagainya. Ini akan mengurangkan obesiti. Terutama sekali semasa PKP ini, duduk di rumah saja, tidur, itu akan menyebabkan seorang itu akan mempercepatkan obesiti. Kurang makanan akan menyebabkan anorexia nervosa. Penyakit ini biasanya berlaku pada orang perempuan. Penyakit psikologi yang disebabkan oleh perasaan bimbang tentang pertambahan berat badan dan tidak makan langsung. Jadi orang yang menganggapkan diri dia gemuk, jadi dia takut untuk jadi gemuk, maka dia tidak makan dan takut supaya berat badan ini bertambah. Jadi dia tidak makan langsung. Kalau dia makan pun, dia akan memuntahkan makanan tersebut. Biasanya berlaku pada orang perempuan lah. Kesan dia sangat kurus, tekanan perasaan. Dia akan badan dia jadi kurus dan tekanan perasaan. Cara mengatasi: pengambilan diet yang seimbang, dapatkan nasihat daripada doktor. Jadi disebabkan dia penyakit psikologi, dia mesti mendapatkan nasihat daripada doktor dan mengambil diet yang seimbang, iaitu mesti ada karbohidrat, mesti ada protein, mesti ada lemak, mesti ada mineral dan sebagainya. Ini adalah kita tengok, kalau terlebih makan akan menyebabkan obesiti, kalau kurang makan akan menyebabkan anorexia nervosa. Bagaimanakah atherosclerosis terbentuk? Atherosclerosis disebabkan oleh pengambilan daging dan makanan bergoreng
ataupun yang berkolesterol secara berlebihan, yang mengandungi lemak tepu dan kolesterol yang berlebihan. Jadi jika seorang itu mengambil banyak makanan yang mempunyai kolesterol dan juga lemak tepu, kita ada dua jenis lemak, lemak tepu dan lemak tak tepu. Lemak tak tepu ni lemak yang berasal daripada tumbuhan, manakala lemak tepu ni lemak daripada haiwan. Peringkat pertama, dinding dalam arteri. Ini ialah dinding dalam arteri. Peringkat pertama. Ini ialah dinding dalam arteri yang biasa. Ini ialah dinding arteri yang biasa. Peringkat kedua, kolesterol akan terkumpul. Ini kalau kita tengok, kolesterol akan terkumpul. Jika seorang itu mengambil lemak tepu dan kolesterol berlebihan, kolesterol akan terkumpul di dalam dinding arteri. Peringkat ketiga, arteri menjadi semakin sempit, menyebabkan pengaliran darah semakin perlahan dan akhirnya tersekat. Jadi kita lihat di situ, dia terkumpul-kumpul, dia makin sempit, salur darah ini dan sekali dia tersekat. Itu kita panggilkan blockage. Jadi biasanya sekatan ini kadang-kadang berlaku dekat jantung. Jadi dia membahaya, akan menyebabkan serangan jantung dan sebagainya, stroke dan sebagainya. Itu ialah atherosclerosis dan salur darah akan jadi pecah. Bila tersekat macam ni, salur darah akan jadi pecah. Kalau pecah dekat otak, akan menyebabkan kematian ataupun stroke. Macam mana pengambilan nutrisi dan tabiat makanan yang baik? Amalkan tabiat makan yang baik dengan mengambil diet seimbang yang mengandungi kesemua kelas makanan dalam jumlah yang betul mengikut keperluan tubuh badan seperti tunjukkan dalam piramid makanan. Di bawah ini adalah piramid makanan. Ini biasanya kita jumpa piramid ini di hospital-hospital ataupun di sekolah dan sebagainya. Di kantin ada ditampakkan piramid makanan. Di bawah sini ialah karbohidrat. Ini ialah buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini ialah protein. Ini ialah susu, keju. Dan ini ialah yang paling kurang kita ambil lah ni. Di bawah sekali ialah makanan berjirin, roti, nasi, mi, ubi kentan, di bahagian bawah sekali ni. Terutama banyak di makanan berjirin. Yang ni kita ambil yang paling banyak lah. Setiap hari kita ambil yang ni paling banyak. Yang kedua, kita ambil buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang ketiga, daging dan makanan tenusu. Ini adalah daging dan makanan tenusu. Ini makanan tenusu. Ini ialah protein daging. Ini ialah makanan tenusu. Keju, susu. Lemak dan gula dari segi pengambilan ia ialah paling sedikit. Kita ambil paling sedikit lemak dan gula. Jadi paling banyak kita ambil ialah makanan berjirin, lepas tu buah-buahan dan sayur-sayuran, lepas tu daging dan makanan tenusu, dan yang terakhir sekali ialah lemak dan gula. Jadi itu saja bagi apa yang kita belajar pada hari ini. Jadi sebelum berakhir pengajaran pada hari ini, saya harap murid-murid akan menjawab soalan kuis secara atas talian. Jadi walaupun ini ialah
bab tingkatan 2. Jadi dia seronok sebab dia secara atas talian. Jadi saya akan bagi link ini dalam Google Classroom dan juga dalam WhatsApp. Dia seakan-akan tingkatan 5. Soalan ni ialah soalan bagi tingkatan 2. Dia sama, seakan-akan sama. Tapi dia secara atas talian. Bina menguatkan tulang kita. Ini bagus. Dia ialah KBKK. Dan cikgu juga akan bagikan soalan secara Google Form pada bahagian Google Classroom dan juga WhatsApp bagi bab 2 tingkatan 5. Jadi sekian, terima kasih.